Bernama radio stesen berita bisnes anda untuk waktu ini. Kita bersama-sama menerusi Temu Bual at Radio dengan tajuk yang sangat seronok. Ya. Kalau topik ni je hangat kan. Orang tak tanya, kita yang tanya. Betul, sebabkan dia macam tidak ada berkesudahan walaupun ramai yang dah tahu dah. Ya, syarat-syarat dari sudut Islam dan sebagainya. Okey, jadi hari ini kita nak bawakan topik menangani isu harta pusaka Islam ya bersama-sama As-Salihin. Jadi kita bersama-sama dengan tetamu kita Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad yang daripada As-Salihin. Okey. Baik, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kita ucapkan kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Sama. Okey, dan sebenarnya Syah, kita juga nak bagi peluang kepada anda kalau ada sebarang soalan. Kerana Tuan Haji, sebuah harta pusaka ni semua orang ada masalah. Anda boleh hubungi kami 0326927939. Okey, boleh tanya soalan. Kalau rasa macam ni masalah ni dah 60 tahun ni masalah tak selesai, Tuan Haji insya-Allah boleh tolong. Betul. Okey, jadi sekali lagi taliannya 0326927939. Baik Tuan Haji, berkaitan dengan harta pusaka dalam kalangan umat Islam itu sendiri apa yang dapat kita lihat, waris-waris ni ada yang terabai, ada yang menderita. Padahal harta yang ditinggal tu kalau kita tengok memang orang kaya. Lepas tu bergaduh sama sendiri. Ada harta pusaka terbiar kan, masuk kat dalam amanah raya. Kemudian ada juga perniagaan-perniagaan yang terkenal dan sebagainya. Ada yang dikeluarkan anggaran harta terbeku masih di atas nama si mati sampai 70 bilion Tuan Haji Ya. jadi punca ni macam mana ni? Mengapa ini semua ada berlaku? Oh, emosi betul. Emosi. Harta tak boleh. Dia macam duit banyak sangat tapi tak dapat. Ada macam tu umpamanya. Ini puncanya daripada pengetahuan. Dari masa kecil-kecil dulu kita. Ada ke subjek ni kat sekolah? Tak ada. Kita tak tahu. Kita cuma pengetahuan kita kat sekolah lebih kepada fardu ain, kepada Quran, geografi, history. Tapi bab-bab mengenai harta pusaka yang kita tinggal tak dicerita. Kita tak tahu. Yelah kita belajar perkataan faraid. Kita tahu faraid, tapi apa terperinci faraid pun kita tak tahu. Jadi masalahnya pengetahuan tu kurang, lembab. Jadi lagi satu, orang Islam khususnya tak ambil berat tentang harta yang dia dah kumpul, tapi tak ambil berat tentang pengagihan hartanya. Jadi yang hidup mesti mati. Ya, dia kan hidup lama lah tu. Ingat hidup lama tak mati, dia harta tu masih ada. Jadi terbuku macam tu. Jadi bila mati tu mati terkejut. Jadi apa yang harta yang dia ada, hutang-hutang dia ada, terpegahlah macam tu. Jadi dalam sudut tu nak cari orang nak menakbir pun dah tak ada. Pasal apa dia tak buat dokumen-dokumen seperti wasiat. Dia tak buat. Bila dalam wasiat tu kita lantik wasi kita. Siapa akan mengurus harta kita sekiranya kita tak ada. Jadi bila dah tak ada buat tu, keluarga kena duduk bersama, kena bincang. Siapa nak ambil peranan sebagai pemegang amanah. Yang dipersetujui oleh semua. Kalau tak ada persetujuan memang tak boleh. So ini selalu ada kekangan. Kalaupun satu keluarga okey, kalau ada 2-3 keluarga macam mana? 2-3 isteri, itu yang masalah banyak. Kita dah emosi sebut 2-3 isteri tu. Jadi ini ialah masa-masa kisah-kisah benar yang kita kata. Kami sekarang kat sini kita tahu banyak masalah yang bila tak buat tu mesti ada problem-problem. Jadi dari sudut tu pengetahuan kurang. Hebahan kurang. Jadi saya boleh ceritakan ni, lebih kurang 80% orang tak ada perancangan pusaka. Lebih kurang 80%. Dia kata tak apalah, biarlah. Bila saya dah mati, orang lain akan take over. Fikir macam tu je. Okey, Tuan Haji, ini adalah satu masalah. Bila kita kata ilmu ni, dia sebenarnya ilmu bukan hanya satu. Dia ada satu ilmu tu, bila diguna pakai akan memudahkan ratusan orang yang lain. Ada juga orang, Tuan Haji, dia tak nak buat, tak nak bagi tahu, dia tak nak orang tahu harta dia ada berapa. Rahsia. Itulah. Ini yang masalah punca. Tetapi bila kita buat perancangan, ialah antara orang tu dengan siapa yang dia buat. Umpama dengan As-Salihin. Dia buat dengan As-Salihin. Kita daripada sudut tu, apa informasi kita terima daripada siapa yang pewasiat tu, semua confidential. Kita tak kat cerita even kepada isteri dia. Tak ada. Semalam ada satu hamba Allah datang melawat. Dia kata mak dia dah buat wasiat dengan kita. Mak kau buat wasiat, tanyalah mak, tanya kita buat apa. Ada ke mak saya simpan kat sini? Saya kata saya tak boleh bagi tahu. Kalau yang empunya bagi tahu you, suruh empunya datang. Pasal kita tak tahu tujuan dia apa kan. Jadi bila kita buat ni, confidentiality itu important, mustahak.
So kat syarikat ni kita dah bagi tahu under PDPA informasi kita tak boleh bagi tahu kat sesiapa walaupun anak, walaupun isteri atau suami yang mana buat So ini yang important tu. So ini saya nak bagi tahu kat luar sana. Jangan khawatir kalau informasi itu tercicir, tak ada. Apa yang you tulis tu kan kita simpan dan kita akan baca bila you dah tak ada. Bila tak ada kita akan cerita apa latar belakang, apa ni harta-harta ada, apa hutang-hutang ada, kita akan cerita kepada waris-waris yang berkenaan. Waris-waris dia waris faraid dia. Kita akan cerita. Itu satu. Lagi satu, hak-hak si waris dia pun sendiri tak tahu. Orang kita tak tahu. Kalau saya tanya puan, berapa hak anak perempuan, berapa hak isteri, berapa hak suami, berapa hak mak ayah, kita mak ayah pun ada. Kadang-kadang setengah-tengah mak ayah mentua ada tak? Dia jadi nak juga so kita tak tahu dia punya spesifiknya. tak tahu, ramainya tak tahu. Jadi ini ialah punca-punca. Jadi lagi satu sambil lewa lah. Tak apa, saya masih muda. Masih okey, baru 35, panjang umur insya-Allah. Tapi saya nak bagi cerita yang saya tengah uruskan lebih kurang 350-400 orang yang meninggal lebih kurang umur dalam lingkungan average age purata 60 je. Sakit tinggi, sakit manis. Dia cantik-cantik accident. sakit dia. Itu bukan kata sakit orang tua, tak ada. Ya. Sakit-sakit yang Penyakit. sakit orang lah, penyakit dia datang. Jadi penyakit datang nak pergi tu kita tak tahu bila. Kan? Ini kita menyiapkan. Ramai orang Islam kan dia tak tahu kesedaran ada. Dia buat wasiat bila nak pergi haji je. Dia kata kalau saya pergi sana, kalau saya dah tak ada tak balik, okeylah. Tapi kalau pergi dekat-dekat ni saya akan balik, tak ada masalah. Yakin Yakin. So ini konsep orang. Jadi ini kita kena ubah bina. Buat sebelum kita pergi. Buat semasa kita sihat. Buat semasa saya sihat. Jangan buat semasa sakit. Buat semasa sihat. Betul. Pasal sebab kalau orang sihat dia buat, dia waras. Kalau dia buat sakit antara dunia ni dunia tu, kita tak boleh buat wasiat dah. Ya. Dia Dan pula kalau sakit tak boleh nak bercakap pula tu kan Tuan Haji. dia tak tahu Lagi dah tak tahu accept hala kat dah ya. mana, faham ke tidak, tu kita tak boleh buat. Jadi bila nak buat wasiat ni kena ada dua saksi kan tengok orang ni waras ke tidak. So ini semua kita nak bagi tahu orang Islam yang belum buat wasiat lah, yang ada harta banyak, yang ada hutang banyak, bukan harta je, hutang banyak. Buatlah perancangan pusaka. Perancangan pusaka ni bukan saja wasiat. Daripada bila merangkumi banyak-banyak masa hidup, hibah kita, perjanjian antara suami isteri, amanah, banyak ni kita boleh buat. So that kita boleh sediakan ni sebelum kita pergi. Okey. Baik, Tuan Haji Hadi yang tanya, ya Allah Raifah, kita dalam program apa ni? Dia macam membuat-buat saya dengan isteri banyak tu. Dah berdebat. Okey. Kita dalam program bersama-sama dengan Asalihin, kita ada Tuan Haji Abdul Aziz. Topiknya menangani isu harta pusaka Islam. Okey. Yang mana kalau anda ada sebarang soalan boleh telefon kita 0326927939 ataupun tinggalkan soalan anda di laman Facebook Bernama Radio. Tuan Haji nak tahu juga dari sudut pengurusan harta pusaka ini, ada yang kata berbeza. Maksudnya contoh macam tadi Tuan Haji kata, dia ada persen untuk isteri berapa, untuk anak berapa kan. Tapi macam kalau kita pemilik harta ni, kita rasa macam nak bagi isteri kita lebih. So isteri berapa? 1/8 Ya. Macam betul. Teka-teka betul. Okey, isteri anak lelaki dia macam tu kan. Faraid tu selalunya anak lelaki lebih dan sebagainya. Tapi pemilik harta rasa dia nak bagi lebih. Nak bagi Portion lebih. dia tu. Isteri nak lebih sikit So, sebab dia dua cara dia ada. Masa hidup. Bila kita bagi masa hidup, kita boleh bagi. Kita boleh bagi masa hidup. Katalah dengan isteri selalunya kita buat perjanjian bersama antara suami isteri. Dan katalah si isteri itu suri. Suri itu bertanggungjawab bekerja ke tidak? Tidaklah, sebab belakang ada rumah. Kerja. Yang kerja bekerja jaga yang bekerja. suami. Kerja jaga anak-anak. So dia dapat dia punya imbuhan. Kerja rumah dia jaga. Jadi daripada sudut tu, si suami patut buat satu perjanjian, kata rumah ni sebiji bagi pada isteri. Bila kita buat surat perjanjian tu, rumah ni tak masuk pusaka. Tak terkira pusaka. Jadi bila meninggal tu, siapa jadi pentadbir akan agihkan mengikut perjanjian bersama antara suami isteri. Terus straight terus. Away bagi. Kata kalau katalah tu joint ventures, 50% isteri punya, 50% suami punya, dah awal-awal macam tu. Yang 50% suami kata, saya ini kalau saya jadi apa-apa, duit ni yang 50% ni bagi kepada isteri saya. So itu kita tak termasuk dalam pengiraan pusaka harta si mati itu. So itu satu. Lagi satu, kita boleh buat hibah. Hibah tu harta yang tak bercagar. Kata rumah yang tak bercagar,
bank account yang ada duit tak berjaga. Saya kata duit ni saya nak hibahkan kepada isteri saya atau hibah kepada anak perempuan saya. Ingat, anak perempuan dapat kurang pada Anak lelaki. lelaki. Padahal sekarang anak perempuan yang jaga keluarga. Right. Betul. Okeylah, kalau Betul. Tuan Haji setuju, Saya alhamdulillah setuju. lah. Kan? Saya setuju. Panjang kalau kita nak bercakap ni pasal anak perempuan ni. Setuju. Saya setuju pasal apa yang selalu ambil berat lebih. Bukan kata jaga ambil berat lebih. Sifat ibu, sifat keibuan anak perempuan. Si perempuan. Kakak saya dulu macam tu juga. Dia jaga ayah saya. So kita tahu dari sudut tu kan. Terima kasih Tuan Haji. Jadi dari sudut tu kita boleh hibahkan. Biji rumah ke, duit bank ke, kata sekiranya apa jadi ke bagi. Tapi kita ingat bila kita hibahkan di Kak Salih ni kita panggilnya deklarasi hibah. Artinya harta tu masih nama kita. Kita pemegang amanah pada harta tu, tapi manfaat tu kita bagi pada anak perempuan tu. Umpamanya saya hibah pada anak dalam surat ikatan amanah. Dia punya technically dia punya title tu tak tukar nama, masih nama kita. Tapi seolah-olah pasal kita hibah, anak perempuan tu ada hak atas rumah tu. So sekiranya jadi apa kat kita, pengganti hibah. Umpamanya Asalihin ganti bukan hibah, ganti si amanah. Pemegang amanah. Kita akan ambil alih jalankan urusan pemindahan bilik kepada anak perempuan tu. Ini tak termasuk dalam pusaka. Tak termasuk dalam pusaka. Ini cara kita buat semasa hidup. So perancangan pusaka ni bukan pasal mati je. Semasa hidup kita boleh rancang saham-saham syarikat. Kita nak buat hibah kepada anak yang berkecimpung dalam perniagaan ni. So kita akan bagi dia, okey, kau ambil saham syarikat, kau jalankan perniagaan ni. Kau punya harta kita tengok keseluruhan, yang ini kau ambil dah, yang ini bagi kepada adik-adik beradik kau. So kita ada that equalization. Kita tengok macam mana nak buat pengagihan secara adil dan sama kepada anak-anak kita. Maksudnya ada pilihan. Sebab Ada. tu kita kena buat masa kita sihat. Ya, Ya. tengah waras. Tengah Tuan Haji kata. waras. Dan benda ini perlulah dalam bentuk black and white. Bertulis ya, Oh, ya. Tuan Haji Dia tak ada macam zaman dulu macam Ah. nanti apa dah tak ada esok. Kan yang itu pun tanah yang apa tu ladang tu bagi kat kakak engkau. Yang ni bagi kat abang kau. Dia tak ada gitu ya Tuan Haji Tak jadi macam tu. Masa dulu boleh lah, sekarang tak ada dah. Anak pun anak harta-harta yang kita kata tak bagi kepada makcik. Kan? Pasal nilai tu banyak. Ya. So kita tak boleh. Jadi selalunya kita selalu galakkan orang buat secara lisan, tulis. Mulut tak boleh, tulis. Ya. Jadi bila buat wasiat tulis tu kena ada saksi. Ya. Dua orang saksi tengok orang yang bagi tu waras ke tak ada. Dia kena waras, kena bagi tahu waras. Okey, sign. Sign tu sign semasa si pewasiat tu sign. Bukan sign sebulan kemudian, tak ada. Sign semasa tu. Itu Depan-depan mustahak. Depan-depan. Nak tengok orang tu memang orang waras. Memang dia tahu apa dia sign. Itu mustahak. Baik. Baik Tuan Haji, tapi kan mungkin juga salah faham lain ialah orang pemilik harta kan, dia rasa macam aku tak ada apa-apa, aku ada rumah sebiji je. Contoh macam tu, rumah sebiji, adalah sikit duit dalam ASB sikit. Orang tu kan suka ASB kan. Tak buat haji. Haji sikit. Tu pun nak dioset ke? Okey. Kalau kita mati, harta tu semua apa jadi? Beku. Ya. Okey. Beku. Bila beku, kena ada pelantikan pentadbir. Jadi pelantikan pentadbir, walaupun sebiji kereta tu harta kita. Walaupun sebiji kereta harta tu perlu diagihkan. Walaupun nilai kereta susut, kita kena agihkan kepada siapa-siapa yang waris si mati tu. Bukan kita potong kereta 4, kita tanya, okey, ni nilai kereta, siapa nak ambil over? Kata kereta tu 10,000. Siapa nak beli kereta 10,000? So duit tu kita dapat 10,000 daripada orang yang waris nak beli, duit tu kita agih kepada yang lain. So kita buat. Itu perancangan, itu pengagihan, itu yang patut ada penulisan wasiat dari sudut harta yang kita tinggalkan walaupun satu biji kereta. Baik. Okey. Baik, dan juga ini pendengar kita tanya ni kan Tuan Haji kan ya, baru-baru ni viral juga tentang duit yang kita dapat iaitu daripada KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja kan, di mana kita dah kena letak penama, dah ada percentage dah dekat situ. Ya, tapi apabila pemilik akaun KWSP tu meninggal dunia, katanya sebenarnya ikut faraid juga, tak ikut pun penama-penama tu. Benar atau tidak Tuan Haji? Ini nomini ni actually bila dia tahu nomination. Jadi KWSP dia tahu nomination, kata amat nomination. So dia sebut tolong bagi 10%. Tapi pemegang amanah tu, duit tu dia si nomini tu dia pemegang amanah. Jadi dia akan tanya, ini pesanan si arwah 10% tu, tapi yang penerima tu kata saya nak hak faraid saya. So kita terpaksa mengikut hak faraid pasal duit pusaka.
Bukan duit hibah. Duit pusaka kita mau ingat. Jadi yang penerima tu bukan dia punya. Dia bukan dia punya. Itu kadang-kadang ada yang nomini tu ingat dia punya. Dia ambil semua sekali yang taruh kat situ dia tak bagi. Ada kes macam tu. Kadang-kadang kita bagi kepada mak. Kadang-kadang kita muda kan. Kita kerja nomini kita arwah mak kita lah. Lepas tu tiba-tiba kita pergi dulu sebelum mak kita. Mak kata, wah saya dapat banyak duit. Adakah hak mak tu? Tak ada. Mak tu cuma pemegang amanah sebagai nomini. Harus bagi kepada waris-waris anak dia. Baik. Isteri, anak-anak. Kadang-kadang tak bergaduh lah. Antara ini bergaduhan ni, anak bagi kat aku. Actually hak tu, hak waris-waris si mati. Including mak dia. Baik. Yang dapat 1/6. Yang lain-lain 5/6 kena bagi kepada, kalau ada suami ataupun anak-anak dengan isteri si mati tu. Itu kadang-kadang orang pengetahuan tak ada. Ini masalah jadi selalu. Okey. Baik, Tuan Haji, ini pengaruh drama pula. Macam saya love drama kan. Memang megah holding kan. Papa ada 40 juta. Jadi kadang-kadang kita ada ambil anak angkat contohnya ataupun anak buah yang kita sayang dan sebagainya. Boleh atau tidak kita macam namakan siap-siap. Okey, ni untuk orang ni, banyak ni, amount ni, banyak ni. Asalnya boleh uruskan. Boleh. Dalam wasiat, kita boleh wasiatkan 1/3 bukan waris kita. 1/3. Kita tak boleh lebih. Tapi kalau kita tahu lebih, kita katalah anak angkat tu kita sayang lebih, bagi tahu. Boleh jadi kita tak ada anak-anak daripada zuriat. Adik-beradik kita jadi waris. Bagi tahu kepada adik-beradik kita, saya nak bagi lebih pada anak angkat saya. Kita kena dapat persetujuan waris-waris tu. Kalau tak dapat persetujuan, hak dia sampai 1/3 je. 1/3. Okey. Ya. So dia memang dia dapat, tapi hak sampai 1/3. Tetapi saya galakkan kalau ada anak angkat ke apa, buatlah hibah. Buatlah amanah. So ini semua tak termasuk dalam pusaka. Tak masuk dalam pusaka. Lebih mudah. Terus saja nama yang kita nak letak tu dia dapat terus. Terus dia akan pindah milik. Kita pindah milik ataupun pindah milik pada syarikat amanah pegang untuk dia, atau pindah milik direct, hibah direct. Itu pun boleh juga. Baik. Okey. Dan ini pendengar kita tanya ni, Tuan Haji, kalau kata ikut faraid kan, macam ibu dapat 1/6 betul ya? Ya. Lepas tu isteri 1/8. Ya. Nak kira tu Tuan Haji bagaimana? Contohlah kata ada harta 100,000, dapat ibu 1/6. Lepas tu dah tolak 1/6 tu, baru darabkan dengan isteri 1/8 ke, ataupun awal-awal dah kira semua darabkan 100,000? Ingat bila kita dah meninggal, orang tu dah meninggal, yang important thing daripada sudut wasi tu ataupun takbir, dia kena tengok apa hutang piutang si mati dulu. Settlekan itu dulu. Settle net dulu. Lepas tu tengok pula ada ke dia bagi 1/3 kepada siapa-siapa. Umpamanya dia nak infak kat masjid. Dalam 1/3 tu boleh infak, bagikan kepada pembinaan masjid. Saya dah bina banyak masjid dah. Kat Cambodia pun dah buat daripada harta pusaka. Bagikan dulu. Lepas tu ada tuntutan harta pencarian tak pada isteri? Ada tuntutan, kita selesaikan tu. Baki tu kita tengok berapa banyak nak bagi. Itu yang kita akan kira. Berapa banyak si isteri dapat, berapa banyak anak dapat, berapa banyak si anak perempuan atau anak lelaki dapat. Itu kita kira dulu. Net amount. Dah Pasal apa? Berbersihan kepada si mati. Itu. Hutang si seseorang tu, kalau dia tak selesai, memang dia bergolak kat bawah. Allah Ta'ala. So kita selesai hutang dulu. Hutang dunia dan hutang akhirat. Zakat terakhir bayar, tidak fidyah. Semua kita kira dulu. Badal haji saya masuk Kali semua. Pasal kita umpama kepada yang si mati, bukan hidup. Mati. Itu important. Jadi that's why kalau nak jadi wasi ni, pemegang pentadbir ni, kita kena ada ilmu. Dekat Salihin ni saya lebih kurang ada 40 orang dalam jurusan perundangan Islam dan Sivil. Yang tahu tentang ilmu faraid, ilmu nak bagi hibah, macam mana amanah kita bagi. Galakkan dan kita bagi hibahan kepada pendengar-pendengar kat luar melalui kat masjid, dekat kita buat tazkirah, kita buat banyak. Baik, untuk anda yang bersama-sama dengan kita, topik kita hari ini menangani isu harta pusaka Islam bersama-sama dengan As-Salihin. Kita ada Tuan Haji Abdul Aziz untuk merungkailah banyak persoalan dan masalah yang mungkin kalau ada nak telefon kita 0326927939. Kadang-kadang orang malu Tuan Haji. Jadi kalau anda rasa segan, anda boleh PM kita. Tak ada masalah. Kita akan bacakan apa yang anda dan pertanyaan anda. Baik, di As-Salihin sendiri, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kes-kes yang banyak datang adalah orang yang biasa-biasa, maksudnya tak adalah harta banyak sangat,
ya, ataupun mereka yang memang have yang datang nak Memang bawa wasiat. megah-megah holding gitu lah. Sebab kan nanti. ramai yang mengatakan mereka yang have ni mereka dah tahu dah sebab duit harta dia orang terlalu banyak. Jadi anak-anak pun kita dah tahu dah nak hala kat siapa-siapa. Tapi yang kurang cakna tentang pembahagian harta pusaka ni adalah orang yang kebiasaan ni. Ini yang selalu anggapan orang salah. Jadi target market kita yang buat dengan saya sekarang lah, antara umur lebih kurang 40 tu belum ada banyak harta. Tapi dia anggaran, dia pegawai kerajaan, pegawai macam puan-puan ni, dia tahu bila kita dah masuk lingkungan 60 tu, harta kita akan bertambah. Harta ni bukan kata harta dari sudut simpanan kita, harta rumah, harta takaful. Ni semua harta kita kumpul, harta kereta. So kita kumpul sekali. Jadi dari sudut tu yang datang semua lingkungan macam ni sedang meningkat pendapatan, sedang. Yang ada pun dah datang tapi sedang meningkat. Tapi kalau yang katalah yang datang bila dia meninggal, pasal kita tak tahu. Hari ni dia millionaire, bila dia meninggal apa pun tak ada. So kita akan tolong walaupun yang tak ada apa, kita tolong bagi nasihat macam mana cara nak pergi pejabat pusaka kecil. Kalau cash saja RM600,000 kita kata kita pergi amanah raya, kita akan bagi tahu. Bukan kalau kita rasa dia tak mampu nak buat daripada sudut pentadbiran pasal harta nilai tak banyak, kita akan bagi khidmat nasihat mana nak pergi. Walaupun kita ni kita lepaskan, kita bagi tahu, okey, kita ajar dia, tunjuk ajar macam mana nak bagi pejabat pusaka kecil. Apa cara nak melepaskan nak suruh daripada pengagihan harta walaupun tak banyak. Itu kita bagi khidmat nasihat. Jadi bila khidmat nasihat sekarang nak buat, saya tak ada charge. Bila datang pejabat kita akan bagi. Kita akan bagi sembang. Kita ada kat 5,000 konsultan kita kat luar. Yang dah kita latih untuk bagi ilmu. Jadi dia orang boleh dengar. So sama ada dia nak buat ke tidak, itu lain cerita, kita tak paksa. Tapi kita bagi kesedaran. Ya. Itu important. Kesedaran yang kita kena bagi. Nampak padan kamera tu tuan Haji. Kesedaran. Hebat Tuan Haji kan, Itu macam important. pengacara. Tapi penting benda ni kita macam untuk gurau-gurau juga Tuan Haji kan. Sebab apa? Sebabkan harta pusaka kadang-kadang duit tu ada 1,000 je tapi gaduh adik-beradik. Itu Masya yang Allah. saya nak cakap gaduh ni biasalah. Kadang-kadang datang jabat saya satu family macam ni, depan tu lagi satu family. Ni tak perlu kat sini mata merah, sana mata merah. Lepas tu walhal Hati pun merah. merah. Walhal macam dia cakap harta tu tak banyak. Tapi jiwa marah pasal yang ini ambil yang itu. Yang ini ambil saya punya. Yang itu. Macam tu dia jadi drama. Biasa, jadi kita cool down. Tak ada. Drama swasta berlaku lah macam jadi tu. kita kata ini dia dah pergi dah. Kita tengok macam mana nak selesai hutang masalah dunia. Okey, Kakak baik. dah 70, apa lagi? Kan? Kita bercerita macam semua. Maksudnya Tuan Haji pun jadi pendamai juga. Pendamai. Kita jadi pendamai. Tuan Haji nak tanya juga Tuan Haji ni yang pemegang amanah tu tadi. Wasi. Wasi yang menguruskan harta-harta itu tadi kan Tuan Haji kan. Bagaimana kalau kata mereka ini tidak berapa bertanggungjawab? Apa yang perlu mereka ingat dengan tindakan mereka tu? Tapi sebelum kita nak jawab tentang wasi ni, kita nak terima pemanggil dulu Tuan Haji. Ya, Kita baik. ada Puan Alia di talian. Ya. Dan kalau anda nak telefon juga boleh sahaja, nombornya masih sama 0326927939. Hello, Assalamualaikum Puan Alia. Hello, Assalamualaikum Raifah, Tasha dan juga Tuan Haji. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan. Aha. Macam kita nak tahulah, kadang-kadang macam ada dalam satu keluarga tu berlaku kematian suami. Aha. Jadi bila jadinya kematian suami, isteri dan anak-anak bila bab harta memang akan dia jadi macam kita dah ada contoh macam contohnya artis tu yang keluarga Abam tu, isteri bergaduh dengan keluarga lelaki kerana mereka rasa yang lelaki tu, keluarga lelaki macam ada hak atas harta. Lebih berhak Kalau maksudnya. Ya, betul. Jadi macam ni kita kalau kita nak macam mana nak tahu kalau adik-beradik suami tu dia kata okey tak apa, aku akan pegang harta ni sehingga anak engkau berumur 18 tahun. Alasan yang mereka berikan. Ya, kalau jadi adakah? Adakah isteri yang juga merupakan ibu kepada anak tersebut tidak mempunyai sebarang hak, Tuan Haji? Itu saja soalan saya. Tak ada. Okey, terima kasih banyak. Soalan ni selalu orang tanya. Pasal apa ilmu kita kurang tentang perancangan pusaka. Ya. Mustahak yang kita tahu apa hak kita sebagai isteri, apa hak anak-anak kita. Umpamanya kalau ada isteri ada isteri, ada anak-anak dan ada mak ayah si mati, dia punya harta tu di dalam golongan ni je, adik-beradik tak termasuk campur. Berarti mak ayah si mati, isteri si mati, anak-anak si mati yang berhak.
atas harta si mati tu. Abang adik semua tak termasuk. Kalau dia ada anak lelaki lagi kuat dia. Ya, lagi kuat katanya. Jadi dari sudut situ, saya kalau saya galakkan pergi, kalau harta tu sikit, kalau tak ada buat wasiat, pergi pejabat pusaka kecil. Duduk kat sana cerita, ini harta arwah saya isteri, ini anak-anak saya bawah umur. Saya nak tahu apa cara. Boleh jadi daripada situ dapat persetujuan lantik si ayah si mati jadi pentadbir. Dia kuasa, kalau bersetuju semua, kuasa akan bagi dan dia akan jadi pentadbir pusaka si mati tu. Adik abang semua tak ada masuk campur dalam ni. Ya, kita ingat kalau dia ada mak ayah lagi, ada mak, especially ayah dia ada, anak lelaki dia ada. Hak tu termaktub kat situ aja. Golongan family tu aja. Yang lain-lain adik-beradik tu dia tak ada hak lah. Ni tak ada hak. Itu hukum. Baik, saya nak terima pemanggil seterusnya di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Encik Yazid. Ya, Encik Yazid. Teruskan dengan soalan. Okey, selamat pagi Tuan Aziz. Waalaikumsalam. Ya. Saya selalu dengar lah Tuan Aziz punya talk sebenarnya. Iya ke? Peminat tu. Okey. Okey, soalan saya. Ya. Okey, sekarang ni kita ada sekarang sangat famous berkenaan dengan hibah takaful, betul? Ya. Okey. Jadi ada yang macam mana nak kata, ada yang berpendapat bahawa bila kita dah buat hibah takaful tu tadi, jadi kita dah tak perlu dah nak buat wasiat. So apa pendapat Tuan Aziz? Hibah ya, kita kena tengok bila cakap hibah takaful tu, hibah atas satu aset dia takaful. Dia masih ada aset rumah, masih ada aset kereta, tanah, bank account tu siapa nak uruskan kalau nak kata hibah takaful. Hibah takaful dia khusus untuk hibah, khusus untuk takaful tu aja. Jadi pentadbir tu dia akan uruskan yang hibah takaful. Jadi pejabat syarikat takaful akan bagi, bila dah hibah akan bagi kepada penerima hibah tu aja. Harta-harta lain syarikat takaful tak ada kena-mengena. Jadi hibah takaful ni, hibah kalau bila tahu mana hibah ni kita bagi secara langsung. Kalau 100,000 takaful tu 100,000 lah bagi. Tapi kalau kita nak hibah takaful nan beramanah, artinya kita buat dengan syarikat amanah. Saya nak hibah ni, tapi saya nak buat secara amanah. Artinya duit ni saya tak nak bagi secara langsung. Anak-anak saya masih kecil. Kalau anak saya masuk universiti, baru syarikat amanah kau bagi 10,000 untuk sekolah. 20,000 untuk dia masuk universiti. Ini kita buat hibah takaful dengan beramanah. So kita panggil amanah takaful, ya. Tapi dari sudut soalan tadi, hibah takaful dia khusus untuk duit yang dihibahkan melalui takaful. Dia tak ada sangkut paut dengan harta-harta lain si mati tu. Okey, baik. Maksudnya dia hanya satu ni je lah kan. Mungkin kadang-kadang kita fikir saja. bila kita buat hibah ni, kita fikir okey, isteri kita dah ada duit, anak kita dah ada duit, tapi kita lupa pula rumah semua yang boleh dituntut oleh orang. Betul tu. Itu yang masalah selalu kan. Masalah dia orang tak tengok daripada keseluruhan. Dia tak tengok holistik, holistik. sudut je. Dia tak tengok. That's why kita kata selalu jangan buat produk, buat perancangan. Jadi bila kita trainkan kita punya konsultan, kita nak tengok puan datang, puan anak berapa orang, kita tengok. Suami ada lagi, ada mak ayah ada lagi, kita bagi tahu ini dia punya hak mengikut hukum. Mau ingat, kita kena akan bagi tahu. Kadang-kadang kita nasib tak baik, ada anak OKU, macam mana, apa cara, siapa nak jaga anak OKU ni, so cara macam mana, ni bagi tahu si konsultan, dia akan bagi tahu macam mana nak jaga hak anak OKU tu. Berhak. Dia pun waris faraid kita, tapi siapa nak jaga harta tu? Jangan kena aja pemegang amanah tentang harta si OKU tu. Tu ingat jadi kadang-kadang kita ada anak perempuan saja. Tak ada anak lelaki. 2/3 aja. Lagi 1/3 akan pergi pada sibling kita, adik-beradik kita. Macam mana kita nak ngurangkan? Nak ngurangkan, kita lebihkan anak kita. Kita buatlah hibah. Kita buat instrumen-instrumen lain. Ada cara. Ada cara. Tapi kena dengar. Okey. Baik, Tuan Haji, ada soalan di laman Facebook. Hanis Ayuni namanya. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Jika si mati mempunyai hibah dan ada harta sepercarian, dia kata, apakah pusaka mendahului keduanya? Tak ada. Hibah dengan hasil pencarian dia jalan dulu. Hibah pasal masih hidup kita dah bagi. Sama macam hasil pencarian kita bagi. Kita bagi tu, lepas tu kita tengok apa baki harta yang dia ada, baru kita mengikut pusaka dia. So kita kena pentadbir itu akan uruskan dua angle lah. Satu hibah,
satu pusaka. Tapi kita tak campur aduk harta yang hibah dalam pusaka. Pasal ini dalam niat dia dalam masa hidup dia dah bagi. So dia tak termasuk kita harta peninggalan pusaka. Ya. Ya, dia lain ya, pusaka tu lain tu. Ya. Dengan hibah tu lain. Ya, ada dua Hibah tu gift masa hidup. definisi yang berbeza. Baik, tadi kita nak bertanyakan tentang bagaimana kalau kata pemegang amanah itu tidak amanah dalam menguruskan harta pusaka. Itulah itu yang saya selalu takut. Saya sekarang tengah memegang amanah lebih kurang 400 orang dah meninggal. Jadi yang important tu saya selalu minta doa kepada Allah bagi jalan yang lurus. Baik. Pasal apa, duit anak yatim memang kita janganlah sentuh tu anak yatim punya duit. Kau sebagai pemegang amanah ialah kau bertanggungjawab pada duit-duit anak yatim tu, ya. So kita kena jaga. Kalau dia pecah amanah, kalau dia tak ikut, jadi waris-waris tu boleh ambil tindakan melalui perundangan lah. Baik, Tuan Haji, kita dapat soalan menerusi WhatsApp. Ya. Ni apa dengan kita rapat dengan kita. Macam suka Tuan Haji kan. Bagi WhatsApp terus. Assalamualaikum Raifa dan Tuan Haji dan Natasha. Ya, tiga. Waalaikumsalam. Tolong tanyakan ini katanya. Yang pertama, ibu bapa sudah meninggal. Suami sudah meninggal, tiada anak Tuan Haji. Ada adik seorang saja. Adakah hanya adik pewaris kepada individu ini atau boleh masuk sekali pakcik, makcik, sepupu, sepapat? Kemudian, tu soalan pertama. Soalan kedua, harta seperti rumah dan kereta nak wariskan macam mana? Sebabnya kira macam seorang lah ni Tuan Haji. Ya, kalau kita anak-anak katalah yang tinggal adik tu lelaki katalah. Adik tu lelaki, hak adik tu adalah termasuk dalam tu. Adik berterima. Jadi kalau tak ada, kita kena tengok siapa second level. Makcik, pakcik ada. So dia ada stopper dia. Kalau dia adik lelaki seorang, lepas tu ada adik perempuan seorang, dia tengok pula ada ke makcik. Ada dua orang. Dia kena tengok dia punya second level nak jadi stopkan. Harta tu tak pergi ke lain tempat. Tapi yang musaknya dia ada waris. Important. Fikir kalau tak ada waris, mana pergi duit kita? Dah Baitumal dah masuk. Campur. Baitumal. Baitumal waris faraid kita. Kalau kita tak ada adik-beradik, tak ada siapalah. Kita memang papa kedap, bukan papa, seorang lah dalam dunia ni. Sebatang kara. Sebatang kara. Itu perkataan dia. Saya lupa sebatang kara. Dia pandai. Apa kedana tu kadang-kadang kita. Benda tu saya kan. Apa sebatang kara dia itu pergi Baitumal masuk cerita. Itu waris faraid Baitumal kita kena kira. So yang ini alis adik tu boleh uruskan. Pergi kepada pejabat pusaka kecil, bagi tahu harta-harta apa, kata saya waris. Tunjuk bukti. Surat beranak ke, kata mak dia surat mati mak ayah, dia kena bagi buktilah kepada pegawai pentadbir dekat pejabat pusaka kecil. Lepas tu dia akan tengok cara macam mana nak buat pengurusan. Ada yang selalu yang tak buat, yang masalah beku ni pasal tak buat. Alah tak apalah, besok ada lagi abang dah mati, tak apalah. Jadi bila katalah si suami tu tak mati, dah mati, tinggal tak ada orang uruskan, tak urus. Lepas tu tiba-tiba seorang dua anak meninggal. Ada macam mana? Dah berlapis. Anak-anak buah pula masuk dalam tu. Dia berlapis macam tu. Jadi itu yang nak buat pengiraan, ada pergaduhan datang macam tu. First level 1 2 dah tak ada. Baik. Itu yang berlapis-lapis tu. Itu yang pening betul. Nak uruskan. Saya teringatlah kan bila cerita pasal harta pusaka ni, mak saya bagi tahulah arwah meninggal dah lama dah. Dia kata, asyik baik bapak kau tak tinggal harta. Kau dah dia pun tak kira. Senang hidup mama, dia kata macam itulah. Tapi kalau yang berharta penting Tuan Haji untuk uruskan harta anda. Baik, ada. Saya selalu galakkan bukan kata harta yang ada. Hutang yang ada. Itu lagi penting. Itu penting. Yalah, selesaikan hutang tu Kalau tergantung antara langit dan bumi. Orang kat bawah tu kalau hutang masih tak selesai. Nabi dah sebut, Nabi nak pergi, kata orang tu hutang ada selesai dulu. Saya tak akan. Jadi ini mustahak. Siapa-siapa nak buat tu ingat. Kalau kita nak jadi waris, ingat tugas kita selesaikan hutang-hutang si mati tu. Sebelum kita top pengagihan. Jangan lupa tu. Ini tak sibuk buat PC sebelum pengagihan. Hutang tak bayar. Tahu tak apa. Siapa Okey, baik. Sibuk buat PC. Baik, ada yang tanya ni. Kan Tuan Haji, nak kalau kita nak dapat khidmat as-salihin ni kena bayar ke? Kalau nak tanya dulu boleh ke? Macam mana tu Tuan Haji? Kalau nak tanya tak ada masalah. Tanyalah kaulah pejabat kita akan bagi khidmat nasihat tentang apa pentingnya buat wasiat, nak tanya kena apa, kita akan bagi ilmu. FOC tu tak kira. Walaupun tanya konsultan kita, dia akan bagi cerita. Cuma bila nak buat dokumen-dokumen tu baru ada pengiraan.
Kalau dari sudut nak tanya tu, insya-Allah pejabat kita kat Kelana Jaya ada. Pejabat kita kat Kota Baru ada, pejabat kita kat Johor Bahru ada, pejabat kita kat Pulau Pinang ada, kat Batuas, dan kita akan buka lagi satu pejabat dekat Kuantan 15 hari bulan Oktober ni. So kita merangkumi seluruh Malaysia. Melaya dulu. West Malaysia dulu, lepas tu kita nak tengok Sabah Sarawak macam mana, insya-Allah. Baik, okey. Ya, jadi anda boleh dapatkanlah ya perkhidmatan dari Salihin nak bertanyakan ya ataupun bagaimana kedudukan untuk harta pusaka ini. Bukan tunggu dah mati ya. Bak kata Tuan Haji tengah hidup ni lah. Uruskan. Nombor telefon boleh bagi nombor. Silakan Tuan Haji. 03-7880-9595. Itu ofis Ibu Pejabat. Telefon kita kat sana. Sekali lagi Tuan Haji ada yang terlepas. 03 03-7880-9595. Ya. Baik, 0378809595. Okey, untuk anda dapatkan maklumat lanjut boleh bertanya dahulu tentang servis yang ataupun khidmat nasihat yang diberikan. Kita website kita asalihin.com. Kita tengok website asalihin.com. Hijau Tengok. Hijau ni tu lagu. Okey. Baik. Tuan Haji maafkan kadang-kadang kita macam tu. Kita macam pasal harta ni kalau bawa kalkulator susah Tuan Haji. Takut bergaduh tercampak-campak kalkulator kita. Jadi kalau harta tu yang ada je lah. Kita buat relax, orang buat relax. Tapi duit papa megang holding banyak. Wow, bermegah-megah kita. Baik, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Aziz kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini dalam program Temu Bual at Radio. Jadi dapatkanlah khidmat nasihat tentang harta pusaka keluarga kita ni supaya esok-esok nanti. Ini dia asalihin. Tu dia. Lambang dia. Lambang kita. Itu punchline. Telefon kita. Itu punchline dia. Haji style. Okey. Tapi itu je waktu kita ada. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad dari Asalihin bersama-sama dengan kita di Bernama Radio. Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.